Hai semua, saya Chun Hao. Selamat datang ke video keempat siri sejarah SPM How Academic. Tamadun awal tamadun Mesopotamia. Tengok gambar ni. Okay, 4 tamadun awal kesemua-semuanya bermula daripada sungai. Sebab apa? Sebab air amat penting. Air tawal. Okay, air masin taklah. Kena air tawal. So, dekat-dekat dengan sungai ataupun tasik. Sebab air penting untuk pertanian dan juga kehidupan harian manusia. Jadi cuci baju, kita perlu minum juga kan. Pertanian mesti. Okay. Masak pun kena air. Okay. Jadi masuk ke topik utama hari ini, iaitu tamadun Mesopotamia. Okay. Apa maksud Mesopotamia? Kenapa panggil Mesopotamia? Okay. Sebab Mesopotamia tu dia asal kan daripada perkataan Greek, iaitu bermaksud tanah di antara dua sungai. Sungai apa? Kalau tengok peta tadi, tamadun Mesopotamia ni dia terletak di antara dua sungai, iaitu sungai Tigris dan juga sungai Euphrates. Okey. Ceritanya gini lah. Di sana orang Sumaria tinggal. Di sana mereka mulalah bina penempatan dan menjalankan pertanian sebab dekat dengan sungai kan. So dia orang dapat membuat sistem pengairan dan apabila tanah dia dekat dengan sungai, tanah tu dia lebih subur sebab dia menjadi tempat kumpul mineral. Okay? Jadi dia lebih subur. Jadi dia mempunyai, dekat orang Sumatera ni dia mempunyai makanan yang mencukupi semua dan penduduknya pun semakin ramai. Jadi tempat tu dia jadi pada kawasan perkampungan, dia menjadi bandar. Bandar lepas tu menjadi negara kota seperti Ush, Kris dan Mari. Apa beza negara kota dengan bandar? Kalau kamu ada tengok cerita Eropah yang zaman perang, yang selalu lawan dengan naga ke apa kan, yang TV3 tu, mesti anda tengok yang ada kubu pertahanan. Kalau negara kota, apa beza negara kota dengan bandar? Negara kota dia ada kubu pertahanan, lepas tu ada satu pintu gerbang yang besar macam tu. Biasanya dia perlu buka macam ni lah. Lepas tu pas tepi dia ada macam sungai lah, yang biasanya ada buaya ke apa dalam. So dia buka. Lepas tu pintu gerbang ni, kalau kamu tengok, kalau pintu gerbang tu dia macam glamour, macam ada permata ke apa. Maksudnya kan, negara kota ni kaya ke. Dia berapa glamour pintu gerbang tu, berapa glamour lah, berapa kaya lah negara kota tu. Okay. Lepas tu dalam negara kota ni dia biasanya dia ada istana, rumah kediaman, rumah ibadat. Okay. Lepas tu terbentuklah antara kerajaan yang terbentuk dalam tamadun ni ialah, yang terkenal lah, ialah kerajaan Sumaria, Babylon dengan Chaldea. Okay. Jom masuk ke dalam ciri-ciri tamadun. Okay. Yang kita belajar dalam video lepas mesti ada 8 kan. Tadi dah beberapa dah capai lah. Okay, lepas tu kita special. Kita tak macam buku kita mulakan dengan lain. Kita mulakan dengan paling mudah, iaitu sistem tulisan. Okay, dalam tamadun ni, sistem tulisan dia ialah cuneiform ataupun digelar paku. Okay. Lepas tu dalam tamadun ni, mereka tak banyak bahan mentah. Jadi mereka bila perlu bahan mentah seperti emas, besi dan kayu, mereka perlu import daripada luar dan tukar dengan benda paling mereka hebat, iaitu hasil pertanian sebab diorang tepi sungai kan. Jadi antara kegiatan ekonomi mereka adalah pertanian, perdagangan, mesti ada. Okay? Dan yang ni ialah tukar rumah sebab mereka pertambahan penduduk yang banyak. Jadi aktiviti ekonomi mereka ada pertanian, perdagangan dan juga tukar rumah. Okay. Lepas tu masuklah ke sistem pemerintahan mereka. Jadi mereka menggunakan sistem teokrasi, iaitu raja tidak
disembah sebagai Tuhan, kecuali salah satu raja lah. Dia panggil Raja Narashim. Jadi kenapa dia special? Sebab dia berjaya kuasai banyak tempat jajahan, okay? Sehingga mereka digelar dia sebagai Raja Empat Penjuru Alam. Kenapa panggil empat penjuru? Sebab dulu dia tak tahu yang bumi ni bulat. Dia ingat bumi ni rata. Jadi mereka rasa bumi ni macam papan jatuh tu, empat segi. Okay, jadi Raja Empat Penjuru Alam, empat penjuru. Jadi dia rakyat dia rasa dia dah menguasai bumi ni. Tapi sebenarnya tidak cuma sekitar tamadun tu. Okay. Lepas tu kerja raja ni dia penat lah. Dia sendiri seorang, tapi dia juga ketua pentadbiran, dia juga ketua tentera, dia juga ketua pendeta. So raja ni dia juga berkuasa dalam soal tanah, pertanian dan perniagaan. So ahli keluarga dia tengok bijinya dia tolonglah sikit. Jadi ahli keluarga seorang raja dioranglah bangsawan, okey. Jadi mereka pegang jawatan di Kui Jigurat, iaitu tempat ibadat. Jadi mereka membantu raja ni dalam soal agama lah. Lepas tu dan muncullah tiga segi yang tadi segi lepas yang kita selalu kita beritahu lah, iaitu organisasi sosial. Jadi paling tinggi siapa? Mesti raja kan. Lepas tu diikuti oleh ketua pendeta, ketua tentera dan juga bangsawan. Lepas tu ikutilah yang ketiga, lapisan ketiga ialah petani, perdagangan dan artisan. Lepas tu paling bawah mestilah hamba. Yang bawah dua tu sama, yang atasnya beza sikit-sikit. Jadi kita belajar, masuklah ke bahagian paling penting untuk tamadun Mesopotamia yang selalu ditanya kertas 2 bahagian B. Okey. Kita belajar sumbangan tamadun Mesopotamia. Okey, yang kebanyakan sumbangan mereka kita masih digunakan masih pada zaman ini tau. Okey, jadi kita tengok pertama, mereka mencipta roda. Okey, tengok meme ni. Okay, so tak tahulah sebelum mereka mencipta roda tu mereka guna apa. Jadi roda tu dia guna dalam kereta kuda lah. Kereta kuda untuk perang ataupun kincir air untuk pertanian. Okay. Jadi sampai sekarang kalau tak ada dia tak cipta roda, saya rasa kita tak ada kereta lagi lah. Susah kalau tak ada kereta kan. Macam mana kita nak angkat benda lah. Lepas tu mereka cipta alat pengangkutan seperti kapal layar. Okay. Apa beza kapal layar dengan sampan yang dibina masa zaman logam? Tengok gambar ni okay. Kapal layar tu dia ada layar. Jadi bila ada angin, kalau you ada tengok One Piece Luffy tu, kapal dia itulah kapal layar. Ada layar tu, bila ada angin tiup, kapal tu akan bergerak ke arah mengikut angin tu lah. Jadi lebih tak penat lah, tak perlulah kayu kan. Jadi itulah sumbangan dia orang. Jadi lepas tu mesti ramai marah sebab mereka lah yang cipta matematik. Okay, dalam matematik dia orang cipta apa? Darab, tambah, tolak, bahagi dan juga punca kuasa 2. Okay. Punca kuasa 2 tu yang kita belajar masa I think form 1 ke form 2 yang power of 2. Okay, dalam sumbangan mereka dalam bidang perubatan pula, mereka mengkatalogkan hampir dekat dengan 500 jenis ubatan. Okay, untuk menjaga kesihatan tentera mereka. Jadi kita belajar mereka ada tulisan kan. Jadi mereka guna tulisan untuk apa? Tulisan apa? Cuneiform, perpaku Mereka gunakan untuk apa? Untuk rekod urusan pentadbiran, perniagaan, urusan jual beli, ada resit tu. Masa tu dah ada resit Cuma tak ada GST Lepas tu dalam buku Epic
Lepas tu mereka ada pula buku Epic Gilgamesh, okay, yang menceritakan tentang agama, falsafah dan juga cara hidup penduduk masa tu. Masa tu dah ada buku lah. Okay. Sekejap Okay, dalam bidang seni bina pula, okay, mereka mencipta kuih jigurat. Okay. Siapa yang bantu raja dalam menguruskan kuih jigurat? Bangsawan. Okay. Iaitu, tengok gambar ni iaitu tempat dia berfungsi sebagai tempat ibadat, pusat perdagangan dan juga tempat simpanan khazanah negara. So tengok gambar ni, Taman Gantung Babylon. Masa tu kalau dapat cerita ni, pandu lah siapa yang cipta tu. Okay, lepas tu raja ni yang cipta. So pada masa tu dapat cuma terakhir lah perundangan, iaitu Undang-Undang Hammurabi. Kenapa digelar Hammurabi? Sebab undang-undang diubah masa Raja Hammurabi. Okay, undang-undang ni dia dipahat lah. Memang ni dia dah buat. Lepas tu dia dipahat atas tiang besar dan tembok. Dia letak dekat tempat umum lah, tempat awam, supaya rakyat boleh baca. Prinsip utama Undang-Undang Hammurabi ni, dia ialah hukuman dia setimpa dengan kesalahan, tapi berbeza mengikut taraf. Okay. Biasanya datang soalan kebat yang dia tanya, apakah masalah yang diselesaikan ataupun kesan Undang-Undang Hammurabi? Apa? Jadi Undang-Undang Hammurabi ni dia wujudkan perpaduan lah. So dia kukuhkan organisasi sosial. Macam mana mesti tak faham kan. Contoh, sebab dia dalam prinsip utama dia, hukuman beza ikut taraf. Jadi contoh dia macam memberitahu rakyat lapisan atas dia lebih berkuasa dan harus dihormati. Contohnya mungkin macam seorang bangsawan dia pukul orang, mungkin dia kena denda je. Kalau you pergi pukul orang, mungkin kau kena masuk penjara lah. Itulah yang dimaksudkan hukuman setimpa tapi beza ikut taraf. Jadi hukuman dia lebih ringan lah dekat untuk lapisan masyarakat yang lebih atas, kita rakyat biasa. So dia membantu dalam Undang-Undang Hammurabi ni, dia juga membantu Mesopotamia dia bertahan untuk masa yang lebih panjang. Tapi last tamadun ni dia runtuh juga sebab diserang dan dikuasai oleh Parsi. Okay. Ni bahagian ni selalulah ditanya dalam kertas 2. Kalau untuk chapter ni biasanya dia tanya sumbangan tamadun. Okay. Dalam bahagian A maupun bahagian B kertas 2. Sumbangan tamadun tapi kita susah nak agak dia nak keluar tamadun mana. Tamadun Mesopotamia, Mesir Purba ke, Indus ke, Huang Ho ke. Jadi kena ingat tak sumbangan mereka. So pembentukan tu kurang sikit lah. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau rasa membantu, bolehlah like, share, komen dan subscribe channel kami. Terima kasih.